Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada pagi ini kita akan membincangkan tentang tafsir surah Al-Fajr wa layalin 'ashr. Jadi surah Al-Fajr ini di antara siri-siri ataupun di antara surah yang Allah Subhanahu wa taala memulakan surah ini dengan bentuk sumpahan ataupun qasam. Dalam bahasa Arabnya disebut sebagai al-qasam. Di mana fungsi al-qasam ialah sebagai penegas dalam uslub bahasa Arab. Qasam ini digunakan sebagai uslub penegas. Dan kebiasaannya yang dijadikan sebagai al-muqsam bihi, yang kita jadikan dia sebagai sumpahan dengannya itu ialah sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia. Sebab itulah kita dilarang sebagai manusia untuk bersumpah dengan selain nama Allah Tabaraka wa Ta'ala dan sifat-sifat Allah, kerana bagi kita makhluk tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih hebat berbanding Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Tabaraka wa taala, maka dia memuliakan sebahagian makhluknya, diangkat derajat mereka dengan dia bersumpah dengan menggunakan taala sumpah dalam Al-Quran dengan makhluk-makhluk ini, menunjukkan makhluk ini mempunyai keistimewaan yang lebih berbanding makhluk yang lain, kerana dia mempunyai petanda tunjuk akan kebesaran, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah para ulama memberikan fokus yang khusus, secara khusus berkenaan dengan surah-surah yang mengandungi bentuk qasam ini. Jadi tentulah sebenarnya firman Allah Taala dalam Allah sebut wa inna la uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Dalam surah Al-Waqi'ah, aku bersumpah dengan tempat turunnya Al-Quran, itu apa nama, waktu turunnya Al-Quran secara berperingkat-peringkat. Sesungguhnya ianya adalah sumpah yang jikalau kamu tahu, sumpah yang sangat agung. So dalam sini kita faham bahawa apa saja sumpah yang Allah Ta'ala sumpah dalam Al-Quran itu, ataupun Allah Ta'ala gunakan dia sebagai sumpah dalam Al-Quran, maka ianya adalah mengandungi makna yang sangat agung dan mesti diberi perhatian yang sewajarnya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk memahami tafsiran sesuatu ayat yang mengandungi makna qasam ini. Sebab itulah sebagai ulama ada mengarang kitab khusus macam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih ada mengarang kitab At-Tibyan fi Bayani Aqsam Al-Quran, penjelasan bagi menjelaskan sumpah ataupun qasam Al-Quran. Baik. Surah yang kita nak baca kali ini ialah surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ataupun Wal-Fajri. Wal-Fajri ialah ayat pertamanya dan dimulakan dengan sumpah. Surah ini adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah, dan ini adalah kebiasaan ya. Kalau kita lihat surah ini, surah Al-Fajr ini berada pada juzuk yang ke-30 dan dia adalah di antara surah Al-Mufassal. Surah Al-Mufassal. Surah Al-Mufassal yang bermula daripada surah Qaf sehinggalah surah Wadduha. Dinamakan surah Mufassal kerana dia banyak pemisahan. Ada dari sudut surahnya, ayatnya pendek-pendek, maka dia banyak orang kata apa? Tempat berhenti, tempat potongan. Dan demikian juga kerana daripada surah Qaf itu, surah itu sendiri jumlah ayatnya pendek, so banyak surah kita akan bertemu dengan banyak surah dalam masa yang singkat. Kita baca 2 minit, 3 minit kita jumpa surah yang baru. Kan? Bahkan bila kita dah masuk kepada Qisarul Mufassal daripada Wadduha, tak sampai beberapa saat kita akan masuk pada surah yang baru sehinggalah habis Al-Quran Al-Karim. So itu makna Al-Mufassal. Dan Nabi SAW memberitahu kepada kita dalam hadis bahawa baginda telah
fuddiltu bil mufassal, aku dilebihkan berbanding rasul-rasul lain yang mendapat kitab, aku telah diutamakan, dilebihkan dengan surah-surah mufassal. Surah mufassal. Sebab itu surah mufassal ini penting untuk dipelajari tafsirannya, terutamanya bila kita nak mula belajar tafsir Al-Quran, kita mulakan dengan pengajian surah mufassal, terutamanya ialah qisar mufassal, iaitu suar al-khatam, surah-surah khatam daripada Wadduha sehingga An-Nas. Ini adalah surah yang paling banyak berlegar padanya bacaan umat Islam secara umum. Baik. So surah ini yang rajihnya turun di surah Makkiyah, surah Makkiyah. Apa makna surah Makkiyah, surah Madaniyah? Maknanya dari segi waktu, fasa penurunan surah tersebut. So kita tahu Nabi SAW peringkat dakwah baginda ada fasa sebelum hijrah dan fasa selepas hijrah. Ya. So maknanya apa sahaja ayat Al-Quran yang turun sebelum hijrah, maka kita namakan dia sebagai surah Makkiyah. Dan apa yang turun selepas hijrah namanya Madaniyah. Tidak diambil kira dari segi tempat turun. Yang diambil kira ialah tempoh ataupun fasa mana ia turun. So masalahnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan dalam surah Al-Maidah, maka ayat ini dikira ayat Madaniyah kerana dia turun pada fasa dakwah Madinah, itulah pada hari Arafah dalam Hajjatul Wada', walaupun Arafah dari segi kedudukan geografinya ialah berdekatan dengan Makkah. Ya, ini pendapat yang terkuat ataupun yang paling kuat dalam kalangan perbincangan ulama untuk membezakan surah Makkiyah dengan surah Madaniyah. Ya, yang paling tepatnya ialah dibezakan dari segi tempoh masa. Dan memang ada juga ulama mengambil kira dari segi tempat turun itu sendiri di mana. So jumhur ulama berpendapat bahawa surah ini adalah Makkiyah. Ya. Dan dia adalah di antara surah mufassal, kita kata surah surah yang banyak pisahannya. Itu di antara petanda juga kata dia adalah Makkiyah. Di antara ciri-ciri surah Makkiyah ini ialah dia banyak kita kata pemisahan antara ayatnya tidaklah panjang-panjang, bahkan ayat yang pendek-pendek. Dan pada ayat yang pendek-pendek ini terdapat mukjizat yang hebat, mukjizat yang besar yang kita mesti ambil perhatian. Maksud surah Al-Fajr ini, maksud umum dia, tema umum dia ialah membentangkan tentang kehebatan dan keagungan dan kekuasaan Allah Ta'ala pada kejadian alam dan keadaan insan. Yang seterusnya Allah Ta'ala jadikan ini sebagai dalil untuk mengancam orang yang ingkar atau berpaling tadah daripada tauhid, dengan dibawakan padanya kisah-kisah secara ringkas umat-umat terdahulu telah dimusnahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan disudahi dengan pemberitahuan ganjaran yang sangat tinggi kepada mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala dengan firman Allah, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baik. Surah ini dimulakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal fajr. Wal fajr. Apakah maknanya? Demi waktu, demi fajar. Al-fajru ialah awal an-nahar, ialah awal waktu siang. Dan dia adalah permulaan terbitnya cahaya matahari, bukan terbit matahari tapi mulanya nampak cahaya matahari. Dan al-fajr ini pemisahan di antara waktu siang dengan waktu malam. Sebab itulah dia bukanlah malam sepenuhnya dan bukan juga siang sepenuhnya. Dari segi orang yang kalau kita kata siang ni bermula terbitnya matahari itu waktu syuruk. Kan? Tapi waktu subuh bukan juga malam sepenuhnya kerana cahaya matahari sudah pun mula nampak di ufuk. Jadi maksud waktu Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Fajr ini adalah waktu subuh. Al-Fajar ialah waktu subuh.
Dan juga ada pendapat yang mengatakan ianya merujuk kepada siang itu seluruhnya, kerana fajar itu petanda permulaan waktu siang, dan ada juga pendapat lain yang mengatakan ialah solat subuh itu semua. Ala kulli hal, semuanya adalah tidak bercanggah. Semuanya tidak bercanggah dari sudut. Sebab itu kita kata ayat Al-Quran yang pendek ini, di antara wajah i'jaz Al-Quran ialah walaupun ayat yang pendek tetapi maknanya luas. Perkataan al-fajr, fajar, Allah sebut satu benda je, fajar. Tapi dalam fajar ni ada banyak benda. Dalam fajar ni ada banyak perkara. Waktu fajar ialah waktu kita, waktu permulaan siang, permulaan manusia nak beraktiviti. Waktu permulaan ibadah, dia adalah salat yang pertama adalah hari tersebut, salat subuh. Dia adalah permulaan waktu ibadah puasa kita. Dan dia adalah waktu permulaan untuk zikrullah. Kan? Waktu zikir pagi, waktu zikir kita kata bermula dengan waktu fajar. So dia adalah waktu permulaan ibadah kita pada waktu tersebut. Sebab itulah dia waktu yang sangat Allah Ta'ala tekankan untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah kalau kita melihat keistimewaan waktu al-fajr, waktu fajar ini, padanya ada banyak ibadah yang disyariatkan pada waktu fajar. Disyariatkan apabila terbitnya fajar sadiq, yang kita kata waktu subuh tadi, yang mengikut kiraan kita sekarang ini ialah, bahkan ini adalah kiraan ulama-ulama dulu kala lagi, 18 darjah. Apabila matahari berada 18 darjah di bawah ufuk yang negatif 18 darjah, terbit, maka itu adalah permulaan fajar sadiq. Kan? Maksudnya kalau kita pergi di kawasan yang gelap, tidak ada pencemaran cahaya, kita boleh nampak fajar sadiq. Jadi maknanya kita kata waktu fajar ini, kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu fajar? Apa istimewanya waktu fajar? Wal fajr. Waw di sini waw al-qasam, waw sumpah, huruf sumpah, demi. Dan al-fajr majrur. Sebab apa dia majrur? Sebab dia muqsam. Al-muqsam bihi, yang bersumpah dengannya. So dia adalah jar dengan waw qasam. Wal fajr, demi waktu fajar. Ayat yang begitu ringkas. Kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu fajar? Apa istimewa waktu fajar? Dalam Al-Quran telah disebutkan beberapa keistimewaan waktu fajar. Di antaranya Allah Ta'ala telah menceritakan bahawa waktu fajar ini waktu yang disaksikan. Allah Ta'ala menyebut dalam suratul Isra' wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Allah kata aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat dengan sebab tergelincirnya matahari, liduluki syamsi ila ghasaqil lail, sampailah gelap malam. Sembahyang zuhur sampai sembahyang isyak. Wa Qur'an al-fajri, dan Qur'an fajar. Qur'an fajar adalah salat subuh. Karena salat subuh ini salat yang disunatkan padanya kita memperpanjangkan tilawatul Quran. Di dalam mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, digalakkan kita memulakan salat subuh apabila masih gelap. Ini pada awal masuknya waktu subuh. Sebab itulah tidak ada jarak yang panjang di antara sunat fajar dengan subuh, dengan fardu subuh. Ya. Dan hanya disunatkan kita berhenti salat subuh itu apabila cahaya telah kekuningan, ataupun kita kata dah cerah tapi belum terbit matahari. So bayangkan lebih kurang 30 minit ke kalau kita kata sekarang subuh 5.50, 1 minit kalau kita kata start sembahyang subuh pukul 6 lah lebih kurang, kan cincin ambil wudu apa semua. So dalam 6.30, 6.40 itu adalah waktu yang baik kalau kita selesai solat subuh. Dan kalau dia lajak sampai pukul 7 pun tidak ada masalah. Maksudnya itu lebih baik. Lebih baik untuk dia memperpanjangkan tilawah
Al-Quran. Kerana subuh hanya 2 rakaat. Sebab itu Tuhan namakan dia Quran Al-Fajr. Quran. Apa sebab? Inna Quran Al-Fajri kana mashhuda. Sesungguhnya waktu subuh itu disaksikan. Disaksikan oleh siapa? Oleh malaikat. Dihadir oleh malaikat. Kerana ini adalah waktu pertukaran. Malaikat yang menjaga kita. Yata'aqabuna fikum malaikatu bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Wa yajtami'una inda salatil fajri wa salatil asr. Nabi SAW kata, malaikat yang kita duk jaga kita ni bersilih ganti. Waktu pagi dan waktu petang. Dan mereka akan bertembung pada waktu subuh dan waktu asar. Waktu subuh dan waktu asar. Lepas tu, malam kita dah bincang. Sehari dah bincang tentang wal asr, waktu asar. Sekarang kita main waktu wal fajr, waktu fajar. Ini 2 waktu yang sangat penting dalam hidup seorang Muslim. Salat subuh dan salat asar. Dan, apa nama saya kata apa tadi? Malaikat, ya. Malaikat bersilih ganti Nabi kita. Dan mereka akan berhimpun pada waktu subuh dan waktu asar. So malaikat yang jaga kita pada waktu malam akan naik pada waktu subuh kepada Allah Ta'ala, naik ke langit, jumpa Allah Ta'ala di atas arash. Kemudian Allah Ta'ala tanya apa yang hamba ku buat. Dia kata, ya Allah, masa kami datang mereka tengah solat, masa kami balik pun mereka tengah solat. Masa kami datang tu bila? Waktu asar. Masa kami balik tu bila? Waktu subuh. So asar pun tengah semayang, subuh tengah semayang. Sama juga malaikat yang turun pagi ni. Terus lagi petang dia naik kepada Allah Ta'ala, tanya, apa yang kat hamba aku buat? Dia kata, kami main tadi dia tengah semayang, kami balik pun dia tengah semayang. So, kalau tak semayang macam mana? Kalau kata kita melekakan solat subuh, Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Dia kata, siapa yang solat subuh, maka dia berada pada zimmah Allah Ta'ala. Pemeliharaan, penjaga. Siapa zimmah Allah Ta'ala? Pasal Nabi SAW bila berjihad, bila Nabi nak serbu atau nak buat serang hendak kepada sesuatu kampung, Nabi akan tunggu sampai waktu subuh. Nabi akan datang bergerak dalam diam hujung malam, bertunggu di luar kawasan perkampungan orang musyrikin atau satu kampung yang tidak dikenal pasti mereka ni orang Islam ataupun tidak. Nabi akan tunggu sampai waktu subuh. Kalau dengar azan, maknanya orang Badui ini telah masuk Islam. Lepas solat subuh, Nabi beredar. Kalau Nabi tak dengar azan, lepas solat subuh, Nabi akan serang kampung tersebut. Ya, itu maknanya fi zimmatillah, dijaga oleh Allah sebab dalam perjanjian dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau kata dia tak solat subuh, macam mana? Adakah dia masih lagi dianggap mukmin di sisi Allah Ta'ala? Na'udzubillah min dzalik. Dia sudah tidak ada zimmah Allah Ta'ala. Bahkan kalau dia ini, kalau kita ikut apa Nabi SAW buat itu, maknanya dia ni dah halal dah. Darahnya orang kampung yang tidak bangkit solat subuh tadi, syarak halalkan darah mereka. Maknanya kalau tak satu kampung tak bangkit solat subuh, tak dengar azan subuh, mereka telah dianggap kampung orang musyrikin dan dihalalkan bagi pemerintah Islam, dari kerajaan Islam untuk memerangi penduduk kampung tersebut. Wajib. So maknanya ikan juga waktu fajar ini Allah Ta'ala telah menegaskan kepada kita suruhan-suruhan supaya kita beribadah di waktu fajar. Di antara yang kita sebut tadi apa dia? Iaitulah puasa, permulaan puasa juga. Allah Ta'ala kata, وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُونَ حتى يتبين فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Puasa juga.
bermula dengan waktu fajar. Puasa mula dengan waktu fajar. Kan? Dia adalah waktu permulaan puasa. Ibadat yang sangat agung. Salah satu daripada min arkanil Islam. Daripada salah satu rukun Islam. Ada. Apakah tidak istimewa lagi waktu fajar ini? Ya, waktu yang sangat istimewa. Kan? Karena dia adalah waktu permulaan ibadat yang sangat agung. Ibadat yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita syurga. Yang sangat ganjarannya yang besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Diberikan ganjaran kepada orang yang sabar itu tanpa hitungan. Maksudnya ganjarannya melimpah-limpah, tidak terhitung lagi. Kan? Jadi apa maksud sabar di sini? Di antara sabar ialah puasa. Waktu Allah Ta'ala kata wasta'inu bisabri wassalah. Dan mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Apa dia sabar? Puasa. Sebab itu dinamakan Ramadan ini syahrul sabr, bulan kesabaran. Kerana puasa adalah kemuncak pendidikan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Hud, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal layl innal hasanati yudhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lidz-dzakirin wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dirikanlah salat pada dua bucu hari, pagi, petang, salat subuh, salat maghrib, kan? Salat asar, wa zulafan minal lail, waktu malam, salat isya. Kerana amal baik itu menghilangkan amal yang buruk, dan itu adalah peringatan bagi orang yang mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan ganjaran pahala orang yang bersabar. Yang Allah suruh kita ingat dia pada tarafayin nahar, pada dua bucu hari, dua bucu siang, itulah waktu subuh dengan waktu asar. Dan ini satu lagi keistimewaan waktu fajar bersamaan dengan waktu asar, ya. So dia adalah waktu yang disaksikan Allah Ta'ala juga suruh kita mengingatinya pada waktu pagi dan juga waktu petang, bil ghuduwi wal asal. Allah Ta'ala sebut wadhkur rabbaka dalam surah Al-A'raf, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli bil ghuduwi wal asal wa la takun min al-ghafilin. Dan ingatlah kamu akan Tuhan kamu dalam diri kamu dengan penuh tadarru', merendah diri, dan penuh ketakutan, dan tidak meninggikan suara pada waktu pagi dan waktu petang. Dan jangan kamu jadi orang yang lalai. Maknanya orang yang tak ingat Allah waktu pagi petang ni lalai. Nah, Allah sebut tentang ciri-ciri orang yang beriman yang mendapat cahaya nur ala nur dalam surah An-Nur. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Kita dah bincang dalam kelas tafsir kita, kan? Fi buyutin, di mana cahaya nurun ala nur itu berada di rumah-rumah Allah yang Allah yang izinkan untuk ia dibina masjid-masjid yang disebut padanya itu namanya bertasbih kepada Allah itu padanya pada waktu pagi dan juga petang. Siapa mereka itu? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka itulah orang yang tidak dilalaikan dengan bisnes dan juga jual beli, daripada mengingati Allah dan mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Dan mereka takut hari yang mana hati akan berbolak-balik dan juga mata juga akan berbolak-balik hari kiamat. So, ciri-ciri orang mukmin, mereka menjaga dua waktu utamanya, waktu subuh dengan waktu asar. Ya, oleh sebab itu Tuhan Azza wa Jalla bersumpah dengan waktu asar ini, waktu yang sangat agung, waktu yang sangat mulia. Kita kata waktu yang sangat kecil dalam kehidupan seorang Muslim. Sebab itulah Nabi SAW mensyariatkan pula kepada kita zikir-zikir yang banyak untuk kita baca pada waktu fajar. Banyak pula zikir-zikir yang kita disuruh
baca pada waktu fajar. Apa di antara kita hayati sebahagian daripada zikir yang kita disuruh amalkan pada waktu fajar ialah penghulu segala istighfar, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Maknanya kita tak perlu bahas di sini lah sebab hanya ni panjang tu merujuklah pada kelas-kelas yang telah kita buat tentang zikir ya. Tentu telah dibincangkan juga konsep makna dan zikir ini. Zikir pagi dan petang. Dan kita disuruh bila masuk saja waktu fajar, kita disuruh solat sunat 2 rakaat, memulakan hari kita dengan solat sunat 2 rakaat yang Nabi kata khairun minad dunya wa ma fiha. Raka'atul fajr, 2 rakaat sunat fajar itu khairun minad dunya, lebih baik daripada dunia dan segala isi. Allahu akbar. 2 rakaat je pun. Solat sunat boleh main duduk. Kan? Bukannya dan tak panjang, hanya disyariatkan baca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Sebab apa? Sebab ini waktu kita nak tajdid, kita nak memperbaharui perjanjian kita dengan Allah Taala. Pada surah qul ya ayyuhal kafirun yang kita baca itu ialah perjanjian kita untuk mentauhidkan Allah Taala dari sudut amal ibadah kita. Kita nak berlepas diri daripada orang kafir. Kita tak mau jadi orang kafir sebagai teman kita. Tak mau ambil orang kafir sebagai pemimpin kita, sebagai penasihat kita. Kita hanya nak bersama dengan orang mukmin. Ada qul huwallahu ahad, mengikhlas Allah dari segi sifat Allah Taala. Kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk dan kita berikrar hanya kepada Allah lah tempat kita bergantung harap. Tidak ada sesuatu pun yang setara dalam hati kita ini dengan Allah Taala. Kemudian lepas sembahyang subuh kita disuruh memperbaharui lagi janji tadi tentang sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Pengakuan bahawa Allah Rabb kita dan dialah ilah kita, sembahan kita. Khalaqtani. Kau ciptakan aku. Jadi kita berjanji pula akan setia dengan janji yang telah diikat antara kita dengan Allah sebagai hamba-Nya, mentaati perintah. Dan bersaksi di waktu pagi. Allahumma inna asbahna nusyrika wa nusyhidu hamalata 'arshika malaikataka wa jami'a khalqika bi annaka antallah la ilaha illa anta. Maknanya kita bersaksi bahawa Allah itu sebagai ilah yang berhak disembah, wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluka, dan Muhammad rasulmu dan hamba-Mu. Kita bersaksi pula Muhammad rasul. Kita bersyahadah di waktu pagi. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Waktu tauhid, waktu fajar ni waktu tauhid. Nah, waktu dia hanyalah ahli tauhid yang menanti-nanti waktu fajar ini. Ahli tauhid bila dia nanti waktu sahur wal mustaghfirina bil ashar. Ciri-ciri hamba Allah yang takwa itu apa Tuhan kata wal mustaghfirina bil ashar, mereka beristighfar di waktu sahur, bukan Ramadan saja. Memang waktu sahur itu waktu mereka bangun dari tidur, mempersiapkan diri mereka menunggu fajar untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin ini sifatnya Tuhan kata wa qalilun sedikit tidur. Qalilun minal laili ma yahja'un. Amat sedikit mereka tidur pada waktu malam. Jadi ini di antara keagungan waktu fajar. Kita nak faham kenapa dia dijadikan sebagai al-muqsam bih, yang disumpahkan oleh Allah Ta'ala dengannya, kerana dia memang satu waktu yang terbaik, waktu untuk kita beramal ibadah. So ala kulli hal, maksud fajar ini ialah semua apa saja ibadat. Walaupun sebagian ulama sebut maknanya salat fajar dan yang kata, tapi itu semua tafsiran yang kita kata khilaf tanawu, khilaf kepelbagaian. Kerana semua tafsiran ulama tentang makna fajar ini boleh belaka, sebab kalimah fajar ni agung, luas. Walaupun dia satu kalimah tapi maknanya luas. Dia jawami'ul kalim. Ingat. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu yang kedua. Waktu yang kedua.
Tak bawa waktu banyak. Dan Tuhan kata walayalin ashr, dan malam yang 10. Dan malam yang 10. Apa dia malam yang 10 ni? Sebagian ulama kata malam yang 10 ini malam ni lah. Bermula malam ini, malam 21 ni sampai seterusnya. Malam 10 malam akhir Ramadan. Satu pendapat. Sebab di dalamnya ada Lailatul Qadar. Dan pendapat yang kedua, dia merujuk kepada 10 awal Zulhijjah. Sebab dia adalah hari yang paling afdal untuk kita beramal. Dan pendapat yang ketiga kata dia adalah merujuk kepada 10 awal Muharram. Sebab itu adalah bulan yang paling afdal kita berpuasa, terutamanya 10 hari yang pertama daripada Muharram. Ala kulli hal, walaupun tafsiran yang paling masyhur, yang paling kuat berkenaan makna walayalin ashr ialah apa dia? Tidak lain tidak bukan malam 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Itulah di mana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, ma min ayyamin, tidak ada hari yang pada setahun itu yang lebih afdal beramal padanya daripada 10 hari yang awal daripada Zulhijjah. Inilah makna layal raya takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir bermula daripada takbir mutlak, bermula daripada 1 Zulhijjah sehingga 10 Zulhijjah, kemudian daripada subuh hari Arafah sehingga akhir asar hari Tasyrik kita disunatkan pula takbir muqayyad. Kan? So ini juga satu lagi waktu yang penting. Kita kena irtinam, kita kena ambil peluang dan ruang. Ini masih lagi kita kata kita ada peluang. Lepas habis Ramadan ni kita ada jarak 2 bulan nak pergi kepada bulan Zulhijjah. So kita kena buat preparation. Kita kena minta doa kepada Allah Ta'ala supaya kita bertemu lagi dengan Ayyamul Ashr, hari 10 Zulhijjah. Kerana ini hari yang sangat agung dalam setahun. 10 hari ini hari yang sangat penting. Hari untuk kita betul-betul beribadah. Kita berzikrullah, bertakbir, berpuasa. Sehingga Nabi kata lebih afdal daripada orang yang pergi berjihad. Kecuali kalau orang yang pergi berjihad tu mati syahid. Itu dia. Dia bila main 10 Zulhijjah, dia tak appreciate waktu yang Tuhan bagi kepada dia untuk beribadah. Ya. Sedangkan dalam setahun ni banyak waktu-waktu yang dalam sehari kita ada waktu fajar dengan waktu asar. Dalam setahun kita ada 10 malam akhir Ramadan, kita ada 10 malam yang awal daripada Zulhijjah untuk kita hidupkan malam-malamnya. Kita ibadahkan diri kita ini pada siang harinya, kita ta'abud kepada Allah Ta'ala, kita hambakan diri kita lebih daripada hari-hari yang lain. Tapi orang kita suka cari yang bid'ah, yang Tuhan suruh ni pun tak buat. Nak pergi reka hari sendiri pula, nak reka ibadat sendiri pula. Ni ada orang pula pandai-pandai buat syariat sendiri. Kan ada yang apa nama kita kata Nuzul Quran lah, apa maulid Nabi lah, kan? Padahal hak yang waktu hak betul-betul hak Tuhan suruh di mana dia tak ada pengaruh, tak ada itu kita kata orang yang buat bid'ah ni Tuhan akan tarik daripada dia sunnah. Akhirnya esok dia pergi nak bertemu Allah Ta'ala di akhirat, dia dapat pahala banyak, tengok apa pun tak ada. Itu bila takut tu, dia
itulah kita ada syok sendiri, kita duk perasan kita ni orang Alhamdulillah. So walayalin ashr malam apa nama 10 Imam Ibn Jarir At-Tabari rahmatullahi alaih bersumber pula dengan 10 malam jalan amal ibadah pada hari-hari tersebut, dan ada padanya ibadat yang agung dalam Islam, iaitu ibadat apa dia, haji, ibadat haji. Ini waktu-waktu kemuncak nak pergi kepada ibadat haji, ingat. Dan ada padanya ibadat wukuf di Arafah, dan ada padanya ini putus apa? Aku putus tak mau putus. Baik. Ini adalah waktu kita kata di mana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita dengan sumpahnya ini bahawa kita ada waktu yang utama, waktu yang agung yang kita mesti jaga amal ibadat yang ada padanya. Waktu fajar dan layalin ashr. Wasyaf'i yang ganjil dan yang genap. Yang genap dan yang ganjil. Syafa' genap. Watr ganjil. Apa makna? So ada yang ulama kata syafa' itu ialah hari raya Qurban 10. Dan watr itu hari Arafah 9. Satu tafsiran juga. Ada yang kata syafa' ni makhluk dan watr itu ialah Allah Taala. Sebab dia kata innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, esa, tidak ada satu pun yang sama dengan dia. Adapun makhluk, setiap makhluk ni kita ada pasangan, kita ada rantai makanan, rantai keperluan dan hajat sama makhluk. Ada tafsiran juga syafa' wal watr. Ala kulli hal, semua makna ni boleh pakai agama. Sebab nombor genap dan ganjil ni banyak. Ibadah ada waktu genap, ada waktu ganjil. Bilangan rakaat solat ada bilangan genap, ada bilangan ganjil. Ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala dia ganjil dari segi dia esa. Nama-nama dia adalah nama yang tidak sama dengan yang lain. Dia watrun. Dan apa nama makhluk pula syaf'un. Makhluk pula dia genap kerana dia saling melengkapi, memerlukan. Dan makhluk memerlukan Allah Ta'ala dan Allah tak perlukan makhluk. Dan di antara ibadat yang bawa nombor genap ganjil ni, solat malam. Solat malam. Solat tahajud, solat tarawih yang kita buat. Bulan Ramadan bagi tarawih lah. Bulan lain bagi tahajud. Nah, genap dan ganjil. Kan? Dia 2 rakaat. Lepas tu sudah dengan 1 rakaat witir, atau 3 rakaat witir, atau 5 rakaat witir, atau 7, atau 9. Ada? Dan dia adalah ibadah yang paling afdal antara semua solat ini. Solat sunnah yang paling afdal di antaranya solat
solat sunat witir terdiri daripada 2 rakaat awal dipanggil salatul syafi'i, solat yang terakhir dia berikan. Kalau dia dapat, wah kau solat dia ada apa? Tapi dia adalah solat wajib mas. Itu saya. Ustaz boleh dengar saya? So bila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Umar kata wallati tanamuna anha khairun, yang kamu tidur di malam di penghujung malam itu lebih baik. Ini solat tahajud solat witir yang dibuat pada lewat malam pada selain daripada bulan Ramadan itu lebih afdal, lebih afdal. Itu Imam Syafi'i kata pada solat munfarid berseorangan itu lebih aku sukai. Bukan makna kita disuruh sembahyang tarawih seorang-seorang tu lebih afdal, taklah, tapi maknanya solat yang kita buat sendiri di hujung malam itu lebih afdal fadilatnya daripada solat tarawih yang ramai-ramai dilakukan pada bulan Ramadan berjemaah itu. Walaupun tarawih memang ada fadilatnya, ada pahalanya yang khusus. Nabi kata man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat tarawih dengan imam sehingga habis diberikan ganjaran pahala satu malam penuh. Man shama ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan dan mendirikan salat malamnya akan dia dengan penuh ihtisaban, dengan penuh pengharapan, dengan penuh mengharapkan ganjaran Allah dan keimanan kepada Allah, akan diampunkan dosa-dosanya. Jadi itu juga di antara kita kata kenapa Tuhan sebut kalimah syafa' wal watr. Syafa' wal watr ini maknanya genap dan juga janji. Baik. Menyebutkan pada ayat yang keempat, wal laili idza yasr. Wal lail demi waktu malam bila ia berlalu. Siapa Tuhan jumpa dengan malam? Ya, malam seluruhnya sepanjang tahun malam. Malam waktu yang afdal. Malam waktu banyak kurnia Tuhan kepada kita pada waktu malam. Setelah kita penat letih di waktu siang, Tuhan anugerahkan kepada kita malam. Waja'alna al-laila libasa. Tuhan kami jadikan bagi kamu, kata Tuhan dalam surah An-Naba, apa dia? Malam sebagai selimut, libasa, dan rehat. Waja'alna nawmakum subata waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadi tidak
Dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian yang membalutkan dan siang sebagai kehidupan waktu kamu bekerja. So malam anugerah Tuhan. Kalau Allah Ta'ala jadikan siang, tak ada malam, ada kita boleh hidup, tak boleh hidup. Manusia perlu waktu rehat. Dan kita tak boleh, kita takkan sama. Satu orang kalau tidur siang, kalau tidur lepas subuh, sampai masuk maghrib, agak-agak dia tak mengantuk malam. Dia tak boleh, malam mesti menguapnya. Kalau dia tak tidur malam, esok hari dia akan mengantuk lagi sekali. Sampailah dia kena tidur malam, tahulah badan dia betul-betul di-charge. Tuhan dah dituahkan, dah cipta manusia. Tak boleh nak lawan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Badan kita telah pun dicipta, di sistem oleh Allah Ta'ala begitu. So Allah Ta'ala bersumpah pula dengan waktu malam. Yang mana malam ini waktu berehat, dia juga waktu beribadah. Ada kontradiksi antara malam Jadi malam ni dia adalah waktu di mana kita merehatkan diri kita daripada kesibukan urusan kehidupan kita. So di siang ni kita buat macam-macam benda. Kebanyakan urusan kita di siang ni untuk keperluan kita. Maka menyerah diri kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Kita tidur. Tidur tu pasal apa? Tidur ni bukan kehendak kita. Manusia ni kalau dia nak berjaga, dia syok nak berjaga. Dia bukan syok nak tidur. Lihat. Manusia ni syok tidur ke syok jaga? Dia syok berjaga. Tak. Sebab tu kita, orang yang kita hormat adalah orang yang berjaga. Bukan orang yang tidur. Lagi tidur orang tak suka. Ada. Sebab tidur ni lemah. Tidur ni lemah. Tuhan kata dia tak tidur. Tuhan tak tidur. Dia sempurna. Tidur ni kelemahan. Mati. Tak. Jadi, bila kita tidur, kita menzahirkan kelemahan diri kita. Maka nampaklah kita ni hamba. Beza kita dengan Tuhan. Ada? So tengok, tidur tu sendiri menzahirkan perhambaan kita kepada Allah Ta'ala. Lepas kita disuruh berdoa, menyerahkan diri kepada Allah bila kita tidur. Sebab kita nak serahkan nyawa kita, roh kita yang tak nak angkat, nak cabut. Tidur. Tidur tu malam. Kan? Sebagai ulama kata doa tidur ni dia hanya syariat waktu tu malam. Siang tak ada. Doa tidur tak payah baca. Siang ni tidur untuk rehatkan sekejap saja, dia bukan lama qailullah. Kan? Kalau siang tidur lama dia badan jadi dia tak jadi segar. Jadi letih. Lepas tu kita kata lepas kita dah tidur, kita bangkit pula beribadat kepada Allah Ta'ala, membuahkan lagi perhambaan, tilawatul Quran, salat tarawih, salat tahajud. Kan? So itu di antara kelebihan waktu malam. Waktu malam, kenapa Allah Ta'ala peringatkan kita tentang waktu malam? Walaupun sebagian ulama kata makna malam di sini ialah malam hari Muzdalifah dan sebagainya, itu juga tidak ada masalah. Itu di antara malam-malam yang ada ibadat. Memang
malam ni ada macam-macam ibadat. Ibadat haji ada yang bentuk ibadat di waktu malam. Di dalam bulan Ramadan ada ibadat di waktu malam, dan setiap malam ada ibadat di waktu malam. So Tuhan sebut 3 masa ini. Waktu fajar, 10 hari Zulhijjah, genap dan ganjil, nombor, dan juga waktu malam. Sebagai sumpah Allah sebut. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Allahu Akbar. Uslub ni tinggi ni. Hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Allah kata, adakah pada benda-benda yang aku sumpah tadi adalah sumpah bagi orang yang berakal? Faham tak maksud ayat dia? Adakah pada perkara yang aku sebut ni, waktu fajar, layalin ashir, syaf'al wad, lail idza yasr, hal fi dhalika kullihi, adakah pada benda-benda ni semua qasamun, sumpah, layakkah benda dijadikan sumpah? Lidhi hijrin, bagi yang ada akal fikiran yang cerdik, ada akal yang waras dan bernas. Di hijr, al-hijr. Hijr ni apa dia? Hijr, kuarantin. Kan, tahan. Tuhan namakan akal sebagai hijr. Pasal apa? Akal itu dia yahjur, dia menghalang diri manusia daripada buat benda yang tak senonoh. Seperti namakan dia aklun. Aklun maknanya ikat. Nama dia hijr pasal dia menghalang, menyekat kita daripada buat perkara yang tak senonoh, pada amalan-amalan syirik dan khurafat. Orang yang ada akal cerdik dia tak buat benda itu semua. Nasallallahu al-afiyah. Tak. Jadi Tuhan kata, patutkah hampa rasa, hampa yang ada akal cerdik pandai ni, aku sumpah dengan waktu fajar, waktu layalin ashir. Hati lagi. Baik. Aku sumpah dengan layalin ashir, waktu fajar ini semua. Hampa rasa benda-benda ni semua patut disumpahkan, tetap patut. Itu langsung kita fikir ni. Kita kata special ni. Maknanya kalau hang betul berakai, kalau hang cerdik, hang bijak, hang tahu bahawa apa yang aku sebut ni, al-fajr, layalin ashir, syaf'i wal watr, wal laili idza yasr, semua ini bagi orang yang berakal, dia fikir dan dia faham keagungan perkara-perkara yang aku jadikan sebagai bahan sumpah. Allah. Kita nak jadi orang bodoh kan? Kita nak jadi orang dengu kan? Maknanya orang yang tak guna peluang yang Tuhan sebut waktu fajar, waktu layalin ashir, ini semua orang yang di sisi Allah Ta'ala tak ada akal, tak gunakan, tak cerdik. Pasal dia tak sedap kata diri berhambaan. Dia memang abdun, hamba. Maka dia sepatutnya should behave as a slave, sebagai seorang hamba. Jangan kamu tu dah lah hamba, tapi nak berlagak macam tuan. Na'udzubillah. Orang yang berakal, orang yang ada kecerdikan akal, mereka akan faham di sebalik sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini terkandung padanya rahsia-rahsia dan hikmah yang mesti direnungkan, yang mesti difahami, dan lebih lagi analogi pengajaran yang akan Tuhan sebutkan natijah daripada sumpah daripada waktu-waktu ini semua. So maknanya aku dah bersumpah dengan hampa ni, benda-benda ni hebat dah, benda ni hebat, makhluk Tuhan yang sangat hebat. Maknanya cerita Han Amai lepas ni cerita hebat. Ada benda yang aku nak habaq dekat hampa, sebab uslub orang Arab bila dia nak habaq sesuatu yang hebat, yang penting, dia bersumpah. Supaya orang lebih bersedia dan menerima perkhabaran yang nak disampaikan. Dan lebih-lebih lagi jikalau yang digunakan sebagai sumpah itu ialah benda-benda yang penting pula pada dirinya sendiri, maka itu menunjukkan bertambah-tambah lagi cerita Han Amai lepas ni sangat penting.
Tapi siapa yang boleh dapat faedah? Lidhi hijr, yang ada akal. Quran, wahyu dengan akal, harmoni. Adalah kesilapan yang besar. Kita dah bincang dalam daurah kita sebelum ni. Nah, kita dah buat dua dah. Kan? Kita rujuk balik yang interaksi dengan wahyu itu. Kita dah sebut Al-Quran dengan wahyu, harmoni. Ini di antara dia. Al-Quran adalah hujjah bidhi hijrin bagi orang yang berakal. Maknanya dalam Al-Quran terkandung analogi akal. Logika akal. Yang jikalau kita merenung kepada Al-Quran, dia akan membawa kepada kita untuk melihat dengan cara yang betul pada Al-Kitabul Manzur. Al-Quran adalah Kitabullahi Al-Mastur, kitab Allah yang tertulis, yang ditulis. Alam ni pula Kitabullahi Al-Manzur, kitab Allah Ta'ala yang terbentang untuk dilihat. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kami di ufuk dan pada diri mereka sehingga jelas bagi mereka bahawa dia, yakni Muhammad itu benar Rasul kami. Allahu Akbar kabira. Kemudian Allah Ta'ala datang. Logika akal. Supaya orang yang berfikir, yang di hijrin, yang ada akal fikir. Apa dia? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tak tengok, tak tahu bagaimana Tuhan kamu telah buat kepada kaum Ad. Memanglah khitab ni untuk Nabi SAW. Tapi khitab untuk Nabi, khitab untuk umat. Untuk umat berfikir. Apakah kamu tidak melihat, tidak mengetahui bagaimana Tuhanmu telah buat kepada kaum. Siapa kaum Ad? Irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'aun dhil autad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad. Tuhan sekarang nak suruh kita fikir pula tentang bagaimana hukuman Allah Ta'ala kepada golongan yang tidak guna akal. Mereka tak guna akal secara waras, mereka menjadikan akal mereka tuan. Mereka bertuhankan akal dan bertuhankan syahwat. Mereka berpaling daripada Tuhan yang sebenar. Akal yang sepatutnya menjadi hamba Allah yang taat dijadikan sebagai alat untuk menentang Allah. Na'udzubillah. Siapa mereka? Yang pertama kaum Ad. Siapa kaum Ad? Penduduk Iram yang ada imad. Kaum Ad maksud di sini ialah umat Nabi Hud alaihi salam, yang mereka ini adalah penduduk negeri Al-Ahqaf dan Al-Hijr. Allah Ta'ala sebut pasal mereka ni dalam Quran. Ada surah nama surah Hud. Ada surah nama surah Al-Ahqaf. Kan? Allah suruh kita merenung pasal apa? Kaum Ad ini Tuhan bagi dia apa keistimewaannya? Zatil imad. Yang ada tiang-tiang yang tinggi. Apa makna tiang-tiang ini? Mereka ni orang yang gagah perkasa. Sebab itu dalam surah Fussilat, Tuhan cerita kesombongan mereka ni. Mereka kata apa? Man asyaddu minna quwwah. Mereka bertanya, siapa lebih kuat daripada kami? Tak ada. Seorang orang kaum Ad ni boleh angkat seperti batu hempak di kampung lain. Allahu Akbar kabira. Hebat. Tapi sebab hebat tu mereka sombong. Tuhan kata, awalam yarawna anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Apakah mereka tak tahu bahawa Tuhan yang cipta mereka lebih kuat daripada mereka? Dia lupa Allah Ta'ala lebih kuat. Allah lebih kuat. Allah Ta'ala hantar kepada mereka saudara mereka Hud alaihi salatu wassalam. Dan kaum Ad Tuhan sebut secara spesifik, surah ni surah Makkiyah. Kerana kaum Ad
penduduk di negeri Ahqaf yang sekarang ini dalam peta kalau kita buka dia panggil Rub'ul Khali. Dalam peta Arab Saudi tu di bawah nak masuk dekat Yaman tu dia ada kawasan nama dia Rub'ul Khali. Ini kawasan Qum'an. Tuhan ceritakan bahawa sini kawasan zaman Qum'an, kawasan ni sangat subur. Banyak binaan-binaan yang tinggi dibina oleh Qum'an. Penduduk Iram. Ini disebutkan kepada Ad adalah bapa mereka dan Iram di antara nama negeri mereka. Dan memang telah terbukti apa nama dikatakan Iram Zatil Imad ialah nama negeri atau nama kabilah disebutkan kepada Datuk apa nama Ad ibn Iram. Yang nama Ad bin Iram. Okey. Iram Zatil Imad. Yang mana mereka itu ada imad. Kerana ada binaan-binaan yang tinggi, yang hebat. Maksudnya apa Allah Ta'ala buat? Allah Ta'ala hantar kepada mereka birihin sarsarin atiyah, dengan angin yang telah membunuh mereka, yang angin itu bertiup kencang selama 7 hari 7 malam. Angin tak ada udara, mati lemah. Allahu Akbar. Angin tak ada udara. Aqim. Angin tak ada oksigen. Dia mati lemah dengan angin. Sebab mereka ni terlalu bangga dengan kehebatan mereka. Yang nas'alullah al-afiyah. Allahu Akbar kabira. Satu makhluk yang sepatutnya udara ini menghidupkan, Tuhan matikan udara. Dengan angin. Mati bergelimpangan dalam rumah itu. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Mati macam mereka ni semua mati berdiri tegak macam pokok kurma yang telah mati. Pokok kurma yang dah mati. Sebab masa mereka ni bila angin tu memang kencang tak. Dan mereka ni orang yang kuat. Dia pacak lagi mereka tu bumi. Pacak lagi ke bumi. Bukan. Pacak lagi dalam tanah. Tak nak bagi terpelanting. Bertahan. Tapi Allah Ta'ala matikan mereka dengan tak ada oksigen. Rihin aqim. Dan angin yang mandul. Angin yang tak ada bawa udara untuk kita bernafas. Aku mati. Allahu Akbar kabira. Tu Iram Zatil Imad. So ini di antara banyaklah tafsiran-tafsiran kalau kita nak bincang qaul-qaul dia apa semua ni banyaklah. Tapi makna Zatil Imad ini di antaranya ialah sama ada merujuk kepada binaan-binaan mereka ataupun tubuh badan mereka. Tidak ada perlawanan. Sebab mereka ni orang yang gagah perkasa. So binaan mereka juga hebat-hebat. Iram Zatil Imad. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Tuhan nak cerita Qum'an ni hebat dia. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Yang tidak pernah diciptakan sepertinya dalam mana-mana negeri. Allahu Akbar kabira. Negeri lain tak boleh lawan. Seperti Qum'an ini dari segi kuwah, kehebatan, kegagah perkasaan mereka. Ciri-ciri Qum'an. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Dan kaum Samud pula. Kaum Samud lepas Qum'an juga orang Arab. So Qum'an Arab, kaum Samud Arab yang kedua, negeri Samud. So Tuhan sebut yang di selatan dan Makkah, dan Samud di utara Madinah, di kaum Samud yang dipanggil sekarang ini sebagai kawasan Al-Ula di Saudi, atau Diyar Samud ataupun nama Madain Saleh. Itu tempatnya kan. Wa Thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad, yang telah menembuk memahat batu bil wadi.
di Wadi Al-Qura, negeri mereka, tempat mereka. Yang mana kamu ni Tuhan kata siang, pagi dan malam, bil-lail, apa nama, lalu negeri mereka, duk lintas negeri mereka. Kamu pergi berniaga wahai orang Quraisy, orang Mekah, pergi berniaga ke Syam, kamu lalu negeri kaum Samud. Pergi ke Yaman, kamu lalu lintas, kamu tahu di sana negeri kaum Ad. Tak tengok macam mana Tuhan buat, kamu tahu cerita-cerita pasal mereka yang disampaikan, maklumat-maklumat tentang kau ni, macam mana mereka ni hebat dan sebagainya. Kaum Samud kita masih boleh tengok kehebatan tinggalan, binaan, bangunan-bangunan, gunung-gunung yang mereka tebuk menjadi tempat tinggal. Ada. Wa Fir'auna Zil Autad. Dan Fir'aun juga masyhur, walaupun apa nama dia di Mesir, tapi kemasyhuran dan kehebatan kerajaan itu diketahui dan dimaklumi oleh orang Arab dan juga oleh golongan ahli kitab. Wa Fir'aun Dzil Autad, dan Fir'aun yang ada bala tentera yang hebat-hebat. Autad, bala tentera yang hebat-hebat. Fir'aun ni dia ada hebat, dia ada sihir. Dia ada orang yang buat bangunan yang tinggi, piramid. Semua mereka ni terkenal dengan apa? Seni bina yang hebat. Seni bina. Qaum, Samud, Fir'aun. Dan memang seni bina yang hebat. Manusia ni bila dia buat rumah besar sikit dia boleh buat bangunan tinggi sikit je, dia dah rasa action. Dia rasa, oi, kita hebat. Kita dah menguasai. Dah tengok Malaysia. Kan dulu negara kita. Wah, kita ekonomi hebat. Kan 95. Kita buat bangunan tinggi-tinggi. Kita buat bandar-bandar baru. Kita pun rasa Malaysia hebat. 97, kan 99, krisis ekonomi. Dia lah. Tuhan nak bagi tahu kata apa tak hebat. Sudah perasan tak? Hang boleh buat rumah hebat-hebat, buat istana besar-besar, buat bandar besar-besar ni. Ingat aku heran ke? Hang siapa? Hang makhluk saja. Disebabkan hang rasa hang hebat, hang ekonomi besar, hang ekonomi hebat, hang nak cabar ketuhanan aku. Hang rasa hang Tuhan, hang boleh buat apa saja tanpa tak ikut arahan aku. Hang nak petikai hukum hakam syariat aku. Hang petikai syariat bertudung. Hang petikai syariat apa nama janggut, sunnah janggut bagi lelaki. Kan? Hang rasa hang hebat, hang boleh petikai hadis-hadis Nabi. Baca hadis, baca Quran saja. Apa Allah Ta'ala buat? Bagi. Tengok sekali apa jadi. Krisis ekonomi, krisis politik. Huru-hara negara. Pasal kita rasa kita hebat saja. Na'udzubillah bila. Sama juga sekarang. 2020, kawasan 2020. Oh, 2020. Semua dunia ni sibuk 2020. Dah kali 2020 tu apa? Macam tak wujud 2020. 2020 itu dunia post. Stop sekejap. Tak bernyawa. Matinya banyak. Yang benar-benar mati itu banyak. Mana kehebatan Amerika? Mana kehebatan China? Mana kehebatan Eropah? Manusia ni, bila kita perasan, kita hebat dengan teknologi, dengan pembinaan, dengan sains, ada tunjuk kehebatan. So itulah masalah kaum Ad. Dan itu juga masalah kaum Samud. Dan itu juga masalah kaum Fir'aun. Fir'aun rasa dia hebat. Dan siapa dia kata, apakah kamu tidak tengok sungai Nil ini mengalir di bawah aku? Bukankah itu alasan Fir'aun untuk mendakwa diri dia Rabbukumul A'la? Na'udzubillah min dzalik. Dan Fir'aun ni bukan nak berhenti setiap zaman, ada Fir'aun dia banyak. Ada Samud dia, ada Ad dia. Banyak. Tuhan ulang cerita Ad, Samud, Fir'aun. Ad, Samud, Fir'aun. Daripada awal Quran sampai habis. Kenapa? Pasal
Pasal mereka adalah iktibar yang paling terbaik kepada orang yang nak lawan Tuhan sebab rasa sombong dengan kemewahan, dengan kekuatan tubuh badan. Tengok Allah Ta'ala sifatkan orang munafikin. Orang munafikin, Tuhan sifatkan macam orang munafik. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim. Orang munafikin tu kata apa? Kalau kamu tengok tubuh badan dia, kamu kagum dengan bajunya, sehat, handsome, dengan tubuh badan gagah perkasa. Ya, munafikin zaman Nabi. Wa in yaqulu tasma' liqawlihim. Kalau dia bercakap pula, dengan mulut manis, dengan ayat-ayat indah, mu akan dengar dia cakap. Ma'udzubillah min dzalik. Ka'annahum khushubun musannadah. Depa tu tapi tak ada nilai. Hanya macam kayu yang disanak. Batang kayu yang disanak. Tak ada apa. Kabut. Itu semua perhiasan luaran, dalam batin tak ada iman. Na'udzubillah min dzalik. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka akan menyangka setiap jeritan, setiap pekikan itu untuk mereka. Setiap dia dengar azab, mereka takut. Mereka tahu mereka orang jahat, orang salah. Orang kata sikit terasa, kata sikit terasa. Tu nak katakan ni tu. Tak kata. Umum, ayat umum. Dia dengar ceramah ni saja. Dia tahu tu. Siapa suruh? Pasal. Siapa makan cili, pasal apa? Na'udzubillah. Humul adu fahdharu qatalahumullah anna itu adalah musuh. Hati-hati. Allah hapuskan mereka. Semoga Allah hapuskan mereka. Allah bunuh mereka. Anna yufakun. Macam mana mereka boleh berdusta, bohong, berkata iman mereka. Na'udzubillah juga. Itu orang munafik. Sama juga ciri-ciri mereka. Bangga dengan kehebatan tubuh badan, bangga dengan kepekahan berbicara. Kan? Pandai guna ayat. Rasa hebat. Tengok golongan ahli kalam, ahli mantik. Bukan ada apa pun. Bukan. Perbincangan mereka, dia tak ada faedah. Buang masa. Benda yang ulama salah boleh sebut benda itu 2-3 perkataan ni. Mereka nak bincang masalah tersebut berjela-jela. Tidak ada keberkatan. Buang masa, buang waktu. So itu. Kita kata pengajaran daripada golongan ini, apa mereka jadi bila Tuhan kata Fir'aun azza wa jalla alladzina taghaw fil bilad. Mereka ini melampaui batas dalam negeri mereka. Mereka jadi taghut. Apa makna taghut? Yang melampaui batas. Masalah habis. Masalah habis. Jadi taghut apa taghut? Yang melampaui batas sempadan sebagai seorang hamba Allah Ta'ala. Contohnya mereka memperhambakan diri mereka kepada Allah Ta'ala, akhirnya mereka meninggi diri, sombong diri, lawan Allah Ta'ala, ikut Rasul-Rasul. Apa dia buat? Fa'aktsaru fiha al-fasad. Mereka buat banyak rosak binasa. Bukan rosak binasa ni makna dia rosakkan ekonomi, rosak dah, bangunan hebat-hebat, ekonomi hebat. Tapi rosak dari sudut apa? Rosak dari sudut agama, dari sudut akidah, dari sudut ibadah, dari sudut akhlak. Tu rosak. Itu fasad. Itu yang Tuhan tak mahu. Fa'aktsaru fiha al-fasad. Apa natijahnya? Fasabang kepada mereka azab. Sawta azab, cemeti azab. Na'udzubillah. Bukan azab biasa, cemeti azab. Na'udzubillah. Nak Tuhan tuangkan kepada kita cemeti azabnya. Na'udzubillah min dzalik. Ni dahsyat. Bagaimana Tuhan musnahkan 'Ad? Tuhan musnahkan Samud dengan satu pekikan. Tuhan musnahkan Fir'aun, ditenggelamkan dalam laut. Siapa laut? Munasabah. Dia jadikan dalil sungai Nil yang mengalir di bawah dia sebagai biar berbukulah a'la. Kalau hang rasa hebat konon sungai Nil mengalir di bawah hang rasa diri hang Tuhan, aku nak tunjuk siapa Tuhan.
Siapa yang kawal laut yang sebenarnya? Ke aku? Munasabah lah. Kan? Oh, hampa kaum Ad rasa hampa hebat, mai aku bagi ribut tengok. Hampa boleh tahan ribut. Hampa rasa badan hampa besar, gagah perkasa. Tolak tak. Itu. Amai aku nak tunjuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Abang, kita rasa tengok dia datang COVID-19. Sesuai lah dengan perangai kita. Kita rasa kita hebat, teknologi hebat. Virus yang boleh mati dengan sabun. Sampailah tak ada vaksin. Tak ada cerita konspirasi itu semua, tak ada lah. Bukan konspirasi isunya. Memang kita tak boleh buat. Memang Tuhan telah melemahkan kita. Kita telah dilemah oleh Allah Ta'ala. Dan memang kita sedia lemah pun. Kita beringat. Kata hang tengok makhluk virus. Kan? Yang begini halus. Yang tak boleh nampak dengan mata kasar. Tapi yang kalau basuh tangan sabun dia mati. Tapi tengok hampa takut. Nak keluar rumah tak berani. Kan? Nak pergi mana-mana pun tak berani. Takut hidup dengan ketakutan. Memang takut Takut memang kena takut. Sebab azab Allah Ta'ala kena takut. Inna rabbaka labil mirsad. Tuhan kamu memang duk tunggu, duk perhati. Tengok duk geri apa ni? Kena ingat Tuhan lalai, Tuhan leka. Tuhan duk tunggu, duk perhati. Labil mirsad. Allah, Tuhan duk tengok. Jangan ingat Tuhan tak tahu apa hangpa duk buat. Kan? Tuhan duk perhati, duk mengawasi. Bil mirsad. Kan? Jadi maknanya kita kata pengajaran daripada tema pertama surah ini ialah Tuhan sebutkan tentang waktu yang utama, padanya banyak amal ibadah yang kita kena ligan, kita kena kejar. Kemudian datang berkenaan dengan ibrah, berkenaan dengan golongan-golongan yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kata golongan ini bersifat dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai pengajaran kerana selain daripada mereka ni memang orang yang mujawirah, yang duduk berhampiran dengan kaum Quraisy, menyangka ayat ni ayat Makkiyah. Juga dari segi mereka, Tuhan nak peringatkan bahawa orang Mekah, hampa tak mau ikut Rasul aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampa rasa hampa hebat terang mana? Kalau main azab aku ni, hampa rasa hampa boleh lawan ni terang mana? Hampa kena ingat, kaum Ad, Samud, Fir'aun dari segi kekuatan mereka, dari segi teknologi mereka lebih hebat daripada kamu wahai penduduk Mekah. Manakala Rasul mereka Hud, Saleh, Musa dibanding dengan Rasul yang aku hantar kepada kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad yang paling mulia. Jikalau orang yang tak mau ikut cakap Hud, Saleh, Musa alaihi wassalam dan mereka itu lebih kuat daripada kamu, aku musnahkan semua sekali. Hampa ingat bila hampa tak mau ikut cakap Rasul yang paling aku sayang, yang paling aku cinta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku nak biar apa? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Kalau tidak di dunia, di akhirat menanti. Tak. Ini kita kata mukjizat Al-Quran. Ayat yang begini pendek-pendek, tapi pengajarannya cukup mendalam. Ancamannya cukup menusuk kalbu, mencabut jantung. Dan mencengkam jiwa bagi orang yang lidhi hijr, yang ada akal fikiran yang waras, yang guna lubuk hati dia untuk faham. Tak. Jadi ala kulli hal, ana rasa masa kita dah sepatutnya dah tamat. Kita dah terlajak sikit walaupun sebab ada gangguan teknikal beberapa kali tadi. Tak nampak ada soalan kat sini. Ada soalan? Tak ada soalan. Tak nampak soalan. Ada satu soalan Ustaz.
bagaimana kita nak faham konsep sikit tidur? Bagaimana pengukurannya? Apa dia? Sekali lagi. Kita nak faham konsep sikit tidur. Bagaimana pengukurannya? Konsep Sikit tidur, sedikit tidur. sedikit tidur. Okay. Mm-mm. Sedikit tidur ni maksudnya dan Tuhan sebut Bukhari mengenai 5 hijab. Itu ialah dia memperuntukkan waktu malam dia untuk ibadah. Maksudnya bukanlah sepanjang malam itu dia tidur daripada lepas isyak, kita kata jaga tu tempat-tempat subuh. Itu bukan ciri orang yang betul-betul ahli ibadah lah. Tapi kalau dia jaga subuh tu lebih baik lah, kita kata daripada tak jaga subuh. Tapi orang yang betul-betul mukmin tadi, kita kata sekurang-kurangnya dia sahur tu dia dah bangkit dah. Dia dah prepare untuk subuh. Bukan orang azan semua pulang kabut lah, mandi dan sebagainya, maka dia akan solat dia waktu-waktu. Sekurang-kurang kita kata tidur itu, kita ni kena tidur tu dalam Islam, makruh kita berjaga selepas solat isyak, dan makruh tidur sebelum solat isyak, makruh berjaga selepas solat isyak. Tak, punya makruh, kan Nabi larang. Jadi lepas isyak kita tidur. Kita tidur lepas isyak, kita akan jaga lebih awal. Jadi ada sedikit masa sebelum terbit fajar itu kita gunakan untuk beristighfar, untuk tahajud, untuk witir. Yang paling penting sekali witir. Walaupun kalau orang dah witir sebelum dia tidur, dia bangkit untuk solat sunat, untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk istighfar, berdoa. Sekurang-kurangnya itu. Kan? Ataupun dia bangkit di pertengahan malam, jauh lain boleh juga. Dia tidur balik. Itu waktu sahur jaga semula, itu juga lebih baik. Kan? Kita tak disuruh juga berjaga sepanjang malam, setiap malam. Bukan. Kita tak disuruh tak tidur malam, tidak. Walaupun kadang-kadang ada waktu-waktu fadilat digalakkan untuk kita berjaga malam. Macam malam 10 malam Ramadan yang akhir ini, malam-malam ganjil kita nak cari terkadang, ini digalakkan untuk kita berjaga. Tak apa, jaga terus. Tidur waktu Qailulah, waktu Zuhur ataupun sebelum Zuhur atau sebelum Zuhur, tidur sekejap. Untuk malam kita jaga solat, baca Quran. Bagi yang mampu lah, bagi yang tak mampu, paling kurang dia jaga solat tarawih dengan solat jemaah isyak dengan jemaah subuh, itu penting. Dan bagi orang lelaki, bagi orang perempuan, mana yang mampu lah. Kalau dia dalam keadaan tidak suci pun, bukan makna dia tak ada ibadah. Ada orang yang perempuan datang haid, dia masih lagi boleh berzikir, dia masih lagi boleh berdoa, kan? Dia masih lagi boleh bermunajat kepada Allah Ta'ala, beristighfar kepada Allah Ta'ala, bukan tak boleh buat ibadah, boleh kan? Jadi maknanya kita kata sedikit tidur itu maknanya kita peruntukkan waktu malam kita itu ada untuk ibadah. Bukan hanya sekadar kita elakkan mata, betul habis. Maksudnya mesti ada juga ruang waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita mungkin boleh sambung, kalau tidak, wallahu a'lam.